Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid Ustaz. Baiklah, kali ini bertemu lagi kita dalam kelas Ustaz pada malam ini. Baik, jadi malam ini Ustaz akan menyambung pelajaran kita pada tajuk ketiga, iaitu isti'azah dan basmalah. Baiklah, sebelum Ustaz pergi kepada penerangan tajuk dengan lebih lanjut, Ustaz akan terangkan dahulu apakah objektif pelajaran kita pada malam ini. Objektif pelajaran kita pada malam ini ada 3. Yang pertama adalah kamu semua boleh menyebut lafaz isti'azah dan basmalah berserta dengan maksudnya. Yang kedua, kamu boleh menyatakan cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, kamu semua boleh menyatakan cara bacaan basmalah di antara 2 surah. Baik, Ustaz akan pergi dahulu kepada unit 1, iaitu lafaz isti'azah. Okey, kita akan pergi kepada pengertian dan lafaz isti'azah. Lafaz isti'azah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya adalah lafaz memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik, seterusnya Ustaz akan pergi ke poin yang seterusnya, iaitu cara bacaan isti'azah dan juga basmalah di awal surah. Kita pergi kepada cara bacaan yang pertama. Cara bacaan yang pertama ini adalah berhenti pada isti'azah dan pada basmalah. Ini adalah cara yang paling baik. Sebagai contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, Ustaz akan terangkan sedikit. Pada cara bacaan yang pertama ini, Ustaz membaca lafaz isti'azah dan berhenti. Kemudian Ustaz meneruskan bacaan basmalah dan berhenti. Dan kemudian barulah Ustaz menyambung pembukaan surah pertama. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara bacaan yang kedua. Cara bacaan yang kedua ini adalah berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Sebagai contohnya, Ustaz akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, Ustaz akan terangkan sedikit. Pada cara bacaan yang kedua ini, kamu boleh lihat perbezaan di antara cara bacaan yang pertama dan juga cara bacaan yang kedua, di mana kita berhenti setelah membaca lafaz isti'azah dan kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Baik, seterusnya Ustaz akan sambung kepada cara bacaan yang ketiga. Cara bacaan yang ketiga ini adalah kita menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja. Sebagai contohnya, Ustaz akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, pada cara bacaan yang ketiga ini, kamu semua boleh lihat kita menyambung bacaan isti'azah dan juga basmalah dan kemudian berhenti, dan barulah kita sambung bacaan kita pada awal surah yang pertama. Baik, seterusnya Ustaz akan pergi kepada cara bacaan yang keempat atau cara bacaan yang terakhir. Cara bacaan yang keempat ini adalah
kita menyambung ke tiga-tiganya sekali, iaitu isti'azah, basmalah dan awal surah. Sebagai contohnya, Ustaz akan bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Sebagaimana yang Ustaz bacakan tadi, cara bacaan yang terakhir ini kita boleh juga menyambung ke semuanya sekali dengan sekali nafas. Baik, kita sudah pun selesai belajar unit 1 iaitu lafaz isti'azah, dan sekarang ni Ustaz akan masuk kepada unit 2 iaitu lafaz basmalah. Untuk tajuk ini kita akan pergi dahulu kepada lafaz dan juga pengertian. Lafaz basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Erti basmalah maksudnya ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seterusnya Ustaz akan pergi kepada poin yang kedua iaitu cara bacaan basmalah di antara dua surah. Untuk cara bacaan basmalah ini, dia ada bagi di sini 3 cara bacaan. Kita akan pergi dahulu kepada cara bacaan yang pertama. Cara bacaan yang pertama adalah berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah. Kemudian membaca awal surah yang kedua. Di sini Ustaz akan bacakan contohnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oleh itu kamu boleh nampak di sini di mana Ustaz berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah, dan Ustaz berhenti juga pada awal surah yang pertama. Baik, sekarang ni Ustaz akan pergi kepada cara bacaan yang kedua. Cara bacaan yang kedua adalah kita berhenti pada akhir surah yang pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah yang kedua. Okey, di sini Ustaz akan bacakan contohnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kamu semua boleh lihat di situ di mana Ustaz berhenti pada akhir surah yang pertama dan Ustaz menyambung basmalah dan awal surah yang kedua. Seterusnya Ustaz akan pergi kepada cara bacaan yang ketiga iaitu cara bacaan yang terakhir. Untuk cara bacaan yang terakhir ini kita dikehendaki menyambungkan akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah yang kedua. Baik, di sini Ustaz akan bacakan contohnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, murid-murid Ustaz semua boleh lihat di sini bahawa Ustaz menyambungkan kesemuanya sekali dengan hanya sekali nafas. Baiklah semua, sebelum Ustaz mengakhiri pengajaran Ustaz pada malam ini, Ustaz nak kita recap balik apa yang kita belajar sebentar tadi. Baik, untuk tajuk yang pertama iaitu tajuk lafaz isti'azah, kita belajar mengenai pengertian dan juga lafaz isti'azah itu sendiri. Yang kedua, kita belajar mengenai cara bacaan isti'azah di awal surah. Baik, untuk tajuk yang kedua iaitu lafaz basmalah, kita belajar mengenai pengertian dan juga lafaz basmalah itu sendiri. Dan yang kedua, kita belajar mengenai cara bacaan basmalah di antara dua surah. Baiklah murid-murid semua, Ustaz rasa setakat itu dahulu pelajaran kita untuk malam ini.
Ustaz harap kamu semua boleh tangkap dan dapat fahami tentang topik pelajaran yang telah kita pelajari pada malam ini. Ustaz nak kamu semua tahu dan sentiasa mengamalkan cara bacaan isti'azah dan juga basmalah yang betul, supaya kamu tidak tersalah dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana jika kamu salah dan tidak betul ketika membaca Al-Quran, maka ianya akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Oleh itu, marilah kita sama-sama sentiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.